Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Kamarul Zaman. Saya Hani Kamila binti Ahmad Niza. Saya Mas Azwan bin Zurofli. Nama saya Siti Nusyairah binti Mat Ghazali. Saya Hazanur Hazlin binti Mat Jarvis. Kepentingan dan penghayatan etika dan peradaban di negara kita sudah pun semakin tenggelam di bawah arus permodenan dan pengaruh kuat budaya asing. Negara kita mungkin dilihat semakin maju dari segi teknologi, ekonomi atau pada sisi yang lain, tetapi yang amat menghiraukan, masyarakat semakin tidak bermoral. Oleh itu, kita mesti dan perlu menambah baikkan jati diri dengan menghayati pengetahuan moral dan beradab dalam model Malaysia. Etika adalah prinsip moral, nilai moral atau tingkah laku yang dipegang oleh individu atau kumpulan. Tanpa menjalin hubungan sosial dengan orang lain, seseorang tidak dapat memperoleh prinsip moral dan kesedaran moral ini. Peradaban juga dikenali sebagai tamadun. Sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat yang bertamadun dapat membina tamadun yang bermoral. Dengan menghubungkan moral dan peradaban mengikut model Malaysia, ia merangkumi proses pemikiran, emosi, tingkah laku yang diakui dalam masyarakat sejagat. Dari perspektif sejarah, kemunculan tamadun Melayu membuktikan bahawa orang Melayu sudah memiliki peradaban dan fitrah mereka tersendiri. Kami juga telah mengumpulkan bahawa Kesultanan Melayu adalah simbol tamadun Melayu. Setakat ini, pengaruh ini berjaya dipertahankan dengan mewujudkan sistem pentadbiran Malaysia dalam bentuk raja berperlembagaan. Selain itu, penumbuhan pemerintahan dan kelas pemerintah ini sangat penting untuk pembentukan struktur sosial masyarakat, sehingga negara memiliki disiplin, motivasi dan hala tuju untuk mengekalkan tamadun yang baik. Moral di kalangan golongan profesional iaitu terdiri daripada penjawat awam, ahli politik dan mereka yang terdesak sehingga mampu menolak ikrar kepimpinan yang dipertanggungjawabkan. Amalan seperti rasuah bukan sahaja merosakkan akhlak manusia, tapi ia membawa kepada gejala yang tidak bermaruah dan kekurangan penghayatan etika dalam masyarakat setempat, iaitu menghormati ibu bapa dan orang tua, berkasih sayang, menempati masa, menjaga kebersihan dan seumpamanya merupakan antara nilai-nilai murni dan akhlak yang sewajarnya ditunjulkan untuk mendidik masyarakat agar mereka turut sama-sama menghayati nilai-nilai ini. Menurut pakar psikologi Islam, Prof. Dr. Malik Badriu, masyarakat semakin hilang sensitiviti terhadap perkara keji ini dan merasakan jika orang lain boleh buat, apa salahnya aku buat, bukan aku seorang sahaja. Budaya menjaga etika semasa bertutur semakin berkurangan dalam masyarakat, seperti amalan meminta maaf apabila melakukan kesilapan juga sering dilupakan dan dianggap remeh oleh sesetengah individu. Golongan remaja sekolah juga didapati menggunakan bahasa kasar dan kesat ketika berinteraksi bersama guru dan rakan-rakan. Terdapat banyak punca yang menyumbang kepada kelemahan fahaman etika dan peradaban di Malaysia. Seperti yang diketahui umum, usaha melahirkan masyarakat yang bersepadu di kalangan pelbagai kaum dan bangsa bukanlah satu perkara yang mudah. Nilai toleransi yang tinggi perlu dipraktikkan bagi memahami objektif peradaban. Bukan itu sahaja, kemajuan infrastruktur turut dapat membantu kelemahan yang perlu dibaik pulih. Meskipun semua ajaran agama menyeru penganut mereka untuk membawa nilai murni di dalam diri mereka, akan tetapi perkara ini masih gagal diterapkan. Untuk agama Islam sendiri, kita diajar untuk menjaga hubungan sesama manusia bagi tujuan meningkatkan kesejahteraan dalam kelompok masyarakat. Apabila kelemahan ini dapat dikenapasti, dengan izinnya, kita mampu melahirkan generasi yang bertanggungjawab dalam memupuk sifat beretika. Perbincangan selanjutnya akan turut menerangkan tentang langkah penyelesaian atas isu ketidakfasihan segelintir rakyat Malaysia dalam berbahasa Melayu. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Dalam etika dan peradaban, faktor-faktor ini juga memberi peranan yang sangat penting dalam membentuk etika kita. Antara faktornya adalah pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya dan juga nilai peribadi dan prinsip moral.
Faktor-faktor besar ini justru menyumbang kepada kelemahan individu serta masyarakat pada masa kini yang sangat memberi impak dalam membentuk etika dan peradaban kita. Faktor pertama yang menyumbang kepada kelemahan hari ini adalah pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga memainkan peranan dalam membentuk etika peribadi kita. Ilmu dan didikan ibu bapa adalah menjadi pegangan hidup kepada anak di mana hubungan kekeluargaan ini adalah menjadi faktor hubungan pertama yang rapat kepada setiap individu nilai kekeluargaan ini. Nilai kekeluargaan ini adalah dibentuk berdasarkan kepada prinsip keluarga yang harmoni dan membentuk amalan budaya adat untuk setiap kaum di Malaysia. Seterusnya ialah faktor kedua. Faktor kedua yang menyumbang kepada kelemahan ini juga adalah pengaruh rakan sebaya, di mana pengaruh ini sangat berkait rapat dengan pergaulan anak muda pada masa kini. Pengaruh rakan sebaya ini juga dapat kita lihat dari peringkat sekolah ataupun tempat kerja. Etika dan adat seseorang itu dapat dilihat dan biasanya dipengaruhi oleh tingkah laku rakan mereka. Seterusnya adalah nilai peribadi dan prinsip moral yang dapat dilihat dari segi kejayaan dan kekeluargaan. Seseorang yang mementingkan pangkat, kedudukan dan juga kronik ini adalah perkara yang membawa kepada amalan tidak baik dan juga membawa kepada tingkah laku dan contoh yang tidak baik kepada masyarakat kita pada hari ini. Perkara sebegini bukan sahaja baru berlaku pada hari ini, akan tetapi ia sudah lama berakar tunjang dalam setiap individu dan masyarakat sekian lamanya. Seterusnya adalah faktor yang memberi impak negatif kepada setiap golongan, terutama kepada seorang pemimpin. Contohnya sekiranya tindakan seseorang membuat rasuah, perbuatan rasuah tidak dilaporkan dan tiada tindakan undang-undang terhadap perbuatan itu, ia akan merosakkan dan menghancurkan integriti seseorang dan ia juga boleh mencemarkan nama negara dalam masa yang sama. Langkah-langkah mengatasi kelemahan bertutur bahasa Melayu di Malaysia. Dalam usaha Malaysia menuju berwawasan yang setaraf dengan negara maju di dunia, bermula dari rumah hingga kuasa yang diperoleh oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia, yang perlu mengkaji dan mencari jawapan yang diperlukan untuk membendung isu-isu ini. Walaupun ia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam artikel 152 bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa yang harus diberi keutamaan oleh rakyat Malaysia. Kesukaran menguasai bahasa Melayu bukanlah perkara yang sukar, tetapi ia memerlukan proses yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Di antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini adalah tanggungjawab besar bagi guru untuk merancang pendekatan dan kaedah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kandungan Kod Etika Profesionalism juga telah menyatakan tanggungjawab guru kepada pelajar untuk sentiasa memberi pendidikan yang berkualiti. Sejajar dengan perkembangan yang telah ditunjukkan di Malaysia hari ini, guru perlu mempunyai kaedah inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka agar nampak lebih menarik. Seterusnya adalah langkah kedua dalam mengatasi masalah ini adalah ibu bapa perlu sedar bahawa mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mendedahkan kepentingan menguasai bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu itu dan menjadi salah satu sebahagian daripada hidup kita. Lebih mudah untuk selalu mengaitkan bahasa Melayu semasa sekolah rendah kerana ibu bapa mempunyai masa di rumah untuk mendedahkan mereka kepada bahasa Melayu. Contohnya, ibu bapa harus membeli buku bahasa Melayu sebagai salah satu proses pembelajaran mereka. Seterusnya, dalam usaha memahami kepentingan dan penghayatan etika serta peradaban pada abad ke-21 ini, kita harus meneliti tentang cabaran dalam usaha memupuknya atas sebab Malaysia menjadi salah satu negara yang unik dan berbilang kaum. Rakyat sendiri mesti melatih diri dalam bergaul sesama masyarakat lain, bergurau dengan berpada-pada dan jangan cuba untuk menyentuh isu perkauman dengan cara yang tidak sihat.
Dengan cabaran yang ada, pihak berkuasa seperti polis, raja-raja dan pemimpin perlu menunjukkan contoh yang baik agar rakyat lebih faham tentang contoh perkara yang menjatuhkan integriti negara seperti rasuah. Selanjutnya, terdapat beberapa lagi isu berkisar tentang cabaran mewujudkan masyarakat yang lestari di dalam negara kita. Okey, bagi poin yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang beretika dan bermoral. Sejak kedatangan Barat, cara berfikir sudah mula berubah dan lebih kepada cara berfikir yang dianggap moden, iaitu berfikiran terbuka. Sebagai masyarakat, haruslah mempunyai tahap etika yang tinggi dalam nilai keagamaan yang kukuh dan kerohanian yang didorong. Seperti yang kita sedia maklum, pengaruh sosial daripada Barat yang memperlihatkan masyarakat Malaysia sudah mula terbuka cara pemikirannya terhadap kepercayaan masyarakat tentang perkara yang digelar petua, pantang larang dan lain-lain. Lazimnya, pantang larang dianggap sebagai satu hukuman dalam masyarakat yang wajib dipatuhi dan memberi kesan yang tidak diingini sekiranya melanggar pantang larang itu. Perkara ini tidak sesuai sama sekali dengan masyarakat Islam di Malaysia. Barat juga mengamalkan sosial kekeluargaan yang tidak sesuai diamalkan oleh kita. Sebagai contoh, Barat mula mengiktirafkan berkedudukan tanpa nikah, pasangan sejenis, keibubapaan tunggal dan lain-lain. Perkara ini melanda masyarakat timur termasuk Malaysia secara perlahan-lahan. Namun, institusi kekeluargaan masyarakat Islam di Malaysia masih utuh dengan berlandaskan Islam. Barat cuba mencari alternatif lain menggantikan institusi kekeluargaan antara alternatif yang sedangkan iaitu bersedudukan tanpa nikah, pasangan sejenis, keibubapaan tunggal, kehidupan berkelompok dan dididik anak secara profesional. Hal ini menyebabkan kita menitik beratkan tentang etika dan peradaban dalam diri. Okey, bagi poin kedua pula, mewujudkan masyarakat yang liberalism dan betul langsung. Masyarakat di Malaysia bebas mengamalkan adab, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan kepada satu negara. Tiang utama liberalism adalah melindungi dan mempromosikan kebebasan individu dalam konteks menentang orang, sama ada individu, komuniti atau negara. Ia akan mengganggu autonomi dan kebebasan dalam semua aspek. Antara cabaran paling utama dalam memerangi liberalism adalah kepercayaan segelintir individu yang terlalu mementingkan kebebasan yang membuat mereka sukar untuk ditegur oleh orang lain. Mereka yakin akan pemikiran mereka bahawa manusia boleh melakukan apa sahaja atas dasar hak individu. Pula ingat ini telah diracun dan di-brainwash pemikirannya dengan idea kebebasan yang melampau. Akibat dari sikap mereka yang sukar ditegur itu, mereka tersasar dari jalan kebenaran kerana kurangnya ilmu dan iman di dada. Oleh itu, agama Islam datang dengan misi huriyah, iaitu kebebasan, dan istiqlal, iaitu kemerdekaan yang membebaskan dari kehidupan pengabdian jahiliah sesama manusia kepada pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebebasan organisasi Islam bukan sahaja dengan memperlihatkan susunan agama yang kemas oleh para sarjana pada masa lalu, tetapi penafsiran yang berwibawa. Okey, akhir sekali, dalam Islam mesti bersifat islahi, iaitu pembebasan dari keburukan kepada kebaikan. Kita tidak mahu menjadi seperti golongan yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai mana yang membuat fasad, akan tetapi menyangka mereka membuat islah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Seterusnya, poin ketiga adalah membentuk masyarakat yang bersifat sains serta
progresif dalam berdaya cipta dan berpandangan jauh. Pada era sekarang, masyarakat bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi tetapi juga menjadi penyumbang kepada kebaikan tamadun sains dan teknologi. Pemangking ekonomi negara adalah salah satu pendidikan vocasional dan institusi pengajian tinggi yang merapatkan jurang antara kurikulum dengan alam pekerjaan. Sains dan teknologi adalah bidang yang perlu diambil berat oleh pendidikan vocasional dan institusi pengajian tinggi pada masa kini. Hal ini akan menaikkan nama Malaysia menjadi sebuah negara yang mempunyai teknologi tinggi dan berfungsi sebagai negara pengeluar dengan pelbagai barangan perkakasan untuk keperluan dikeluarkan serta dipasarkan ke peringkat antarabangsa. Institusi pengajian tinggi lebih cenderung memberi keutamaan kepada kursus pengurusan dan teknikal serta mengabaikan kursus ilmu kemasyarakatan dan kemanusiaan. Dominasi politik dunia dipenuhi dengan maklumat yang tidak berguna dan Barat memanipulasikan isu demokrasi terhadap hak asasi manusia. Globalisasi maklumat secara positifnya memberi peluang yang lebih luas kepada masyarakat dunia untuk mendapatkan maklumat, namun dengan itu ia dipenuhi dengan maklumat tidak berguna. Manakala globalisasi ekonomi memberi kesan negatif kerana berteraskan kapitalisme. Globalisasi sosial pula secara negatifnya membawa kepada penyebaran budaya penggunaan yang bertentangan dengan pengukuhan jati diri berteraskan peradaban dan nilai kerohanian. Secara langsung dan tidak langsung, kemajuan dalam teknologi maklumat memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan dan sistem pendidikan. Okey, bagi poin terakhir saya adalah masyarakat demokratik dengan mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang. Demokrasi artinya boleh menjadi contoh kepada negara membangun. Dengan adanya pengaruh globalisasi yang memberi kepada kebaikan dan pada masa yang sama turut memberi kepada keburukan. Dari segi aspek ekonomi, politik, budaya dan sosial, memberi impak kepada peradaban dengan pembangunan yang tidak seimbang dan jurang ekonomi semakin lebar serta kualiti alam sekitar semakin mendorong. Negara maju sekarang lebih bercirikan kebendaan, tetapi masyarakat Malaysia seharusnya berpegang kepada falsafah moral dan etika yang berasaskan kepercayaan agama. Pemegang falsafah penting kerana mengimbangkan bahan tanpa nilai moral dan etika tidak akan mewujudkan kerohanian dan kesejahteraan yang berkekalan terhadap kesejahteraan lain kepada masyarakat. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Etika dan peradaban adalah suatu perkara yang wajarnya dipupuk sejak kecil lagi. Terdapat banyak pihak yang menyumbang kepada kefahaman etika dan peradaban dalam diri individu. Bagi menyokong usaha ini, bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan isu mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika sebagai salah satu daripada 9 cabaran wawasan 2020. Ini membuktikan isu ini adalah penting dan wajar diambil perhatian oleh semua pihak. Tambahan pula, semakin hari lebih ramai manusia yang berpaksikan hidup mereka tentang harta kebendaan yang menggoyahkan pegangan setiap individu. Sementara kita seharusnya berganding bahu dalam melahirkan masyarakat yang beretika. Keharmonian negara digugat oleh perkara materialistik atas dasar peredaran zaman. Kita akan melihat beberapa usaha yang telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi menyelesaikan perkara ini. Antara usaha melahirkan masyarakat yang beretika dan peradaban melalui peranan keluarga dalam pembentukan etika peribadi seseorang. Jika keluarga memberikan pengaruh yang baik di dalam rumah, individu tersebut akan sentiasa beretika bila bergaul dengan masyarakat. Ini kerana
Amalan yang dipupuk sejak kecil itu telah sebati dalam diri seseorang, seperti kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebongnya. Selain itu, ibu bapa harus menerapkan nilai-nilai yang bersesuaian dengan perubahan semasa agar anak-anak dapat menilai sama ada sesuatu itu baik atau buruk mengikut undang-undang agama dan moral masyarakat. Dan sebaik-baiknya juga, ibu bapa perlu memberikan pendidikan asas agama di dalam rumah, seperti mengajar anak-anak belajar solat, bercakap benar dan bersopan santun dalam percakapan. Baiklah, seterusnya bagi poin pengaruh rakan sebaya, nilai moral setiap individu kebiasaannya dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku rakan-rakan. Secara umumnya, kita tahu golongan remaja mudah terpengaruh dengan pujukan dan rayuan rakan-rakan untuk membuat kebaikan dan keburukan. Jadi, remaja mestilah bijak dalam memilih kawan kerana sebahagian besar remaja ingin bebas dari pengaruh ibu bapa dan sering menghabiskan masa bersama rakan-rakan. Dari sudut positif, sekiranya remaja memilih untuk bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai etika yang baik, pengaruh rakan sebaya boleh menjadikan seseorang itu berguna dan berwibawa. Remaja yang beretika ini akan memberikan keharmonian masa depan negara dan dapat melahirkan masyarakat yang beretika. Selain itu, sekolah dan guru memainkan peranan penting untuk mempengaruhi pelajar dengan penggunaan nilai-nilai yang mereka mungkin tidak dapat di rumah. Pendidikan di sekolah menjadi peranan untuk menyemai dan menanam nilai-nilai moral dalam diri pelajar. Tanggungjawab dalam mendidik akhlak dan etika ini tidak boleh dipandang remeh kerana pendekatan etika perlu menjadi aspek utama dalam pembangunan negara dan pendidikan. Tambahan lagi, guru perlu menjadi role model atau mentor kepada pelajar untuk mengamalkan disiplin moral dan mencipta komuniti beretika dalam pembelajaran. Suasana dan persekitaran sekolah amat sesuai untuk mendidik para pelajar supaya lebih mengamalkan etika dalam diri dan menjadi insan yang berguna apabila tamat sekolah nanti. Di samping itu, antara usaha masyarakat untuk melahirkan generasi yang beretika ialah dengan mengadakan program-program komuniti seperti gotong royong, hari terbuka dan macam-macam lagi. Program tersebut akan melibatkan ramai pihak dari berbilang kaum untuk bersama menjalankan misi program, iaitu mengeratkan silaturahim dan bersatu padu dalam kehidupan. Selain itu, penduduk taman perumahan juga ada yang mewujudkan budaya rukun tetangga yang sangat efektif dalam melibatkan aktiviti taman dan semua penduduk setempat. Justeru, ia dapat membentuk nilai moral dan etika peradaban dalam masyarakat. Negara Malaysia akan mempunyai identiti sendiri dan menjadi contoh kepada negara lain sekiranya masyarakat kita yang berbilang kaum ini sentiasa beretika dan bersatu padu dalam membangunkan ekonomi dan sasiah negara. Dan akhir sekali, usaha kerajaan dalam meningkatkan nilai moral dan etika dalam kalangan anak muda telah diadakan seperti program latihan khidmat negara iaitu PRKN yang merupakan latihan ketenteraan yang membentuk sifat patriotik serta fokus dalam perwatakan positif kepada generasi muda. Walau bagaimanapun, kerajaan boleh mendidik rakyat supaya beretika melalui platform televisyen, media sosial dan radio. Ketiga-tiga platform ini amatlah diguna pakai pada setiap hari. Oleh itu, pihak kerajaan boleh memberi pengetahuan tentang aspek-aspek beretika dan peradaban kepada rakyat dengan menyiarkan iklan tentang budaya kita, adab semasa bertutur dan sebagainya. Usaha ini serba sedikit dapat membantu memberi galakan kepada masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Seterusnya, Malaysia dapat melahirkan masyarakat yang beretika dan peradaban yang tinggi. Mengikut tugas yang kita laksanakan, kita mempunyai pemahaman yang betul dan mendalam mengenai konsep moral dan peradaban berdasarkan model Malaysia. Sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat yang bertamadun mesti dapat membina tamadun. Seterusnya, sistem pentadbirannya sistematik secara langsung dari masyarakat kita sendiri. Kesannya, rakyat masih menghormati
pemimpin dan patuhi undang-undang untuk memastikan kepatuhan terhadap etika dan kesopanan tidak terjejas. Secara keseluruhan, Malaysia mampu berkoordinasi dengan masalah paling sedikit. Ini adalah sesuatu yang boleh dibanggakan kerana negara kita adalah negara yang berbilang etnik, bangsa dan budaya akan terus mengekalkan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat.